Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof bersama anda dalam agenda Awani pada malam ini. Kita memasuki bulan kemerdekaan 31 Ogos, tanggal keramat itu beberapa hari ataupun akan berkunjung tiba. Tetapi bagaimana kita melihat ancaman dan juga aspek keselamatan dalam kita meraihkan bulan kemerdekaan ini? Dahulunya apabila kita kaitkan kemerdekaan dengan keselamatan, kita membayangkan ancaman-ancaman yang konvensional satu ketika dahulu. Namun ketika ini, ancaman keselamatan itu bukan terletaknya kepada ancaman ketenteraan ataupun keselamatan sempadan semata-mata. Ini lebih daripada itu. Tapi saya bukanlah individu yang layak untuk bercerita mengenai perkara itu. Saya malam ini berbesar hati kerana ditemani oleh Ketua Pengarah Keselamatan Negara daripada Majlis Keselamatan Negara di Jabatan Perdana Menteri JPM, Datuk Rozzi Mat Saad. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama kami dalam agenda Awani pada malam ini. Seperti mana saya katakan tadi, dulu kalau kita cerita mengenai ancaman keselamatan, kita mungkin memikirkan pasal peperangan, komunis dan sebagainya. Tetapi aspek keselamatan pada hari ini skopnya lebih luas. Begitu juga dengan tanggungjawab yang diletakkan dan amanah yang diletakkan kepada MKN. Mungkin Datuk boleh mulakan dulu sesi diskusi kita hari ini, memberi definisi kepada aspek keselamatan, peranan yang dimainkan oleh MKN dan juga mendefinisikan keselamatan dan menjaga keselamatan dalam konteks hari ini. Terima kasih kepada Astro Awani dan terima kasih kepada Cik Zulfitri. Pertama sekali, kalau kita lihat keselamatan ni, keselamatan negara adalah satu situasi, satu keadaan di mana negara kita bebas daripada ancaman. Ancaman yang boleh merosakkan kehidupan rakyat, kehidupan negara dan juga ancaman yang boleh menyebabkan masa depan negara kita terjejas. Jadi dalam konteks ini, bila kita bercakap soal keselamatan negara, selalu kita kaitkan pemikiran kita dengan kepolisian dan ketenteraan. Pada hari ini, dimensi ini sudah jauh berubah. Kita melihat keselamatan negara, kita tidak boleh pisahkan dari aspek kedaulatan dan keutuhan wilayah. Kita tidak boleh pisahkan dari aspek kestabilan politik. Kita tidak boleh pisahkan dari aspek kemampanan sosial, kemudian aspek tadbir urus yang baik, aspek keselamatan insan, kemudian pembangunan yang mampan dan juga pengiktirafan antarabangsa. Semua ini adalah saling berkait dan menyumbang kepada keadaan keselamatan. Saya ambil contoh keadilan sosial. Betapa jika ada perbezaan dan jurang ketara dalam kehidupan rakyat, sudah tentu ada golongan rakyat yang akan bangun hidup dalam keadaan yang serba daif. Mereka boleh mencetuskan pemberontakan, membuat penentangan terhadap kerajaan, mewujudkan satu suasana kacau ganggu dalam sistem kita dan membawa kepada ketidakstabilan. Jadi faktor ini boleh menyebabkan keselamatan negara kita terjejas. Ringkasnya saya boleh nyatakan bahawa keselamatan negara itu adalah satu perkara yang sangat komprehensif, meliputi semua aspek yang boleh menyebabkan keadaan itu stabil. Jadi ia menyumbang kepada faktor kestabilan dan keamanan itu sendiri yang menjadi prasyarat kepada pengekalan keselamatan negara itu sendiri. Apabila Datuk bercerita mengenai keselamatan, kestabilan, kita perlu menyedari bahawa struktur masyarakat hari ini berubah kalau berbanding dahulu. Kalau dahulunya mungkin dari aspek komunikasi itu mudah untuk diuruskan. Tapi hari ini masyarakat ada pelbagai pandangan. Itu satu aspek. Tapi satu aspek juga tuntutan masyarakat juga berbeza-beza dan mereka melihat kepada aspek keselamatan dari skop yang lebih luas. Kita bercerita mengenai keselamatan cyber. Ini secara terus mengancam mereka. Begitu juga apabila kita cerita pasal keselamatan, itu tidak dapat jauh, tidak dapat lari daripada keselamatan food security, keselamatan makanan khususnya. Kerana Datuk menyebut pemberontakan dan sebagainya, ada negara-negara tertentu ketidakstabilan itu berlaku kerana ini tidak didukung oleh food security contohnya. Jadi dalam aspek ini bagaimana kita melihat bahawa skop dan juga ruang lingkup keselamatan itu cukup luas dan juga tuntutan semasa juga berbeza antara satu ketika dahulu dan juga pada ketika ini. Ada perkara yang kita rasa macam, ini bukan sebahagian daripada aspek yang dipandang berat. Tapi itu yang menjadikan pencetus kepada ketidakstabilan keselamatan. Pada pandangan Datuk, bagaimana melihat kepada struktur masyarakat hari ini dan juga kemahuan dan juga definisi itu kita berikan kepada aspek keselamatan? Kita lihat pola ataupun struktur masyarakat pada ketika ini terlalu complicated
dan dinamik. Ia berubah. Maksud permintaan ataupun kemahuan masyarakat, rakyat negara ini berubah-ubah. Jadi keselesaan ataupun kesejahteraan adalah satu yang dituntut, yang dikendaki oleh rakyat, oleh sesiapa saja. Menjadi tanggungjawab semua pihak untuk membawa kestabilan dan kesejahteraan ini. Apa-apa faktor atau elemen yang menyebabkan kacau ganggu kepada kestabilan dan kesejahteraan ini adalah merupakan elemen yang boleh menyebabkan keselamatan itu terjejas. Saya ambil contoh keselamatan makanan. Betapa dalam kehidupan harian, makanan-makanan asasi yang utama pada rakyat negara kita seperti nasi katakan ataupun ayam. Ayam ini menjadi satu perkara yang jika rakyat sukar mendapatkannya ataupun bekalannya tidak cukup atau harganya sangat tinggi, menyebabkan kehidupan rakyat ini terjejas dan mereka dengan emosi yang mungkin kita tidak boleh kawal, bangun untuk menyuarakan hasrat dan boleh menyebabkan satu perhimpunan rakyat berlaku dalam bentuk demonstrasi dan sebagainya. Ini sudah mengganggu kestabilan dan keadaan yang aman tadi. Kacau ganggu ini sebenarnya adalah ancaman terhadap keselamatan. Apa-apa faktor yang menyebabkan kita berpecah ataupun kerapuhan antara kita adalah juga ancaman kepada keselamatan kita. Saya melihat bahawa inilah yang menyebabkan spektrum keselamatan negara itu menjadi sangat luas. Yang saya katakan tadi tidak terhad kepada faktor yang kepolisian dan ketenteraan semata-mata. Dalam aspek itu bagaimana kita melihat bahawa peranan keselamatan itu dipegang ataupun terletak di bahu setiap individu dalam negara. Kita tidak boleh melihat bahawa isu keselamatan itu hanya terletak tanggungjawabnya kepada pihak polis ataupun pihak tentera contohnya. Bagaimana dalam aspek itu rakyat dan juga pihak-pihak pemegang taruh yang lain seperti NGO juga memainkan peranan yang sama juga, Datuk? Kita tidak boleh lagi berpegang kepada falsafah kerajaan semata-mata bertanggungjawab menjaga keselamatan negara. Kita tidak boleh elak bahawa peranan semua, peranan rakyat, pertubuhan bukan kerajaan, semua pihak mesti memainkan peranan dalam aspek keselamatan negara. Contohnya saya ambil bila kita berdepan dengan satu insiden keselamatan atau satu kemasukan pihak pengganas di satu tempat seperti di Lahad Datu. Jika kita bergantung kepada kerajaan semata-mata, kita tentu mengingat kerajaan boleh mengesan kumpulan-kumpulan seumpama ini. Tetapi jika rakyat di situ ada kesedaran keselamatan, sudah tentu mereka akan mengambil tindakan awal sementara pihak berkuasa dapat mengambil tindakan. Dalam contoh yang lain, saya suka mengambil bila kita dilanda bencana, kita selalu menunggu ketibaan pihak penyelamat, Angkatan Pertahanan Awam, Jabatan Bomba. Sedangkan ketika kita menunggu itu, banyak perkara boleh dilakukan. Aset atau harta benda seperti kenderaan boleh kita selamatkan. Tetapi kita bila tidak ada kesedaran itu, kita tidak buat apa-apa. Hasilnya, kereta yang boleh selamatkan akan menjadi rosak disebabkan kejadian bencana. Tetapi jika kita ada tanggungjawab bersama ini, sudah tentu kerugian ini boleh kita elakkan. Dengan itu, saya boleh katakan bahawa falsafah keselamatan negara tanggungjawab bersama ini mesti kita dokong, mesti kita ketengahkan dan mesti kita sambut baik dan mesti rakyat mula memainkan peranan dengan bantuan agensi-agensi kerajaan. Ini yang apa yang Perdana Menteri katakan tempoh hari, community based security management. Ya. Bagaimana security management itu diuruskan, Datuk? Kalau kita dapat fahami apa yang Perdana Menteri katakan tu. Security management atau pengurusan keselamatan negara di negara kita, kita boleh lihat melalui peranan yang ditetapkan oleh kerajaan. Melalui agensi pusat seperti Majlis Keselamatan Negara yang berfungsi untuk koordinat, menyelaras dan menyepadukan tindakan pelbagai pihak supaya menjadi satu pasukan tindakan yang boleh mengurus keselamatan itu dengan baik. Tetapi pada hari ini, kita tidak boleh lagi meletakkan tanggungjawab ini kepada kerajaan. Kita harus kembangkan ia kepada peranan rakyat, peranan masyarakat, peranan pelbagai pihak. Dalam konteks ini, setiap peringkat sama ada kerajaan persekutuan, kerajaan negeri, peringkat daerah yang diketuai oleh pegawai daerah
ada peranan dan tanggungjawab dia untuk membawa pola ini supaya kita dapat gembeling semua ini menjadi satu pasukan negara untuk berdepan dengan satu ancaman atau situasi keselamatan. Saya yakin jika ini boleh kita terap dan jadikan ia sebagai agenda dan keutamaan negara, kita akan banyak dapat perbaiki keadaan pengurusan keselamatan di negara kita. Adakah maksudnya kita belum lagi sampai ke tahap yang bersepadu tu, Datuk? Kalau kita katakan pada hari ini, kalau mengambil konteks pada banjir 2021 contohnya pada Disember, itu satu perkara yang menjadi kritikan kepada NKN, satu perkara, tapi dalam masa sama juga sesuatu yang dapat dipelajari di situ. Ada pihak seperti di peringkat komuniti, ada mereka menjalankan tanggungjawab bersama, tapi kita punya pengurusan masih lagi berstruktur dan sebagainya. Bagaimana kita dapat hubung jalinkan apa yang kita pelajari daripada peristiwa itu? Kita sebenarnya dapat melihat bahawa bagaimana kita boleh integrasikan semua sumber. Itu kurang lagi? Ya, semua tindakan ini ia akan menjadi prasyarat ke arah kejayaan. Tetapi faktor ini masih lagi kita berdepan untuk memupuk kesedaran, membawa semua rakyat ke arah satu kesatuan tindakan. Sebab kita masih lagi dipisah-pisahkan oleh pemikiran yang berbeza-beza, faktor sosio budaya. Inilah antara faktor yang masih menjadi halangan kepada kita. Tetapi kerajaan, agensi kerajaan tidak berputus asa. Ini memerlukan usaha berterusan yang mana kita perlu bentuk persepsi masyarakat dan rakyat, memberi kesedaran dan pengetahuan kepada mereka, menunjuk betapa pentingnya perlu kita bersama dalam perkara ini dan akhirnya kesan itu yang lebih positif akan dapat kita perolehi. Datuk dah sebut mengenai dasar keselamatan negara 2021-2025. Kita dalam fasa pelaksanaannya. Mungkin Datuk dapat cerita sikit. Akhirnya bagaimana yang kita capai melalui dasar keselamatan negara ini? Dasar keselamatan negara 2021-2025 ini menggariskan 9 teras. 9 teras utama iaitu perkara utama yang harus kita beri perhatian dan kita jaga. Jika kita tidak beri perhatian, ia boleh menjadi ancaman kepada keselamatan negara. Untuk kita penuhi falsafah keselamatan negara, iaitu keselamatan negara di Malaysia, satu usaha yang berterusan untuk mengekalkan Malaysia sebagai negara yang aman, sejahtera dan berdaulat. Jadi dalam konteks ini, pelaksanaan dasar keselamatan negara ini adalah menjadi tanggungjawab semua kementerian dan semua agensi melalui program-program yang dijalankan. Saya lihat dalam falsafah ini juga kita menekankan konsep community based security management yang kita katakan tadi. Di sini juga kita akan mula perkenalkan Indeks Keselamatan Kebangsaan. IKK. IKK 2022 akan kita umumkan pada awal 2023 dan ini menggantikan Global Peace Index di mana pihak luar menilai keselamatan negara kita. Tetapi kita selalunya pertikaikan apakah material atau bahan sumber dan mekanisme yang mereka lakukan. Lebih baik kita hasilkan kajian indeks keselamatan kita sendiri dan kita hasilkan kadar atau tahap keadaan keselamatan di negara kita yang saya yakin kita mengetahui keadaan keselamatan di negara kita menghasilkan indeks yang lebih tepat. Alang-alang Datuk dah share mengenai indeks keselamatan negara itu, kalau dapat dikongsikan sikit sebanyak, apa yang kita ingin capai daripada indeks itu satu perkara dan juga apa yang membezakan indeks ini berbanding dengan Global Peace Index yang Datuk katakan tadi. Bagaimana ini menjadi satu tanda aras bagi rakyat negara kita untuk lebih mengetahui indeks keselamatan kita sendiri? Indeks keselamatan kebangsaan yang sedang kita usahakan sekarang, kita lantik pihak Universiti Teknologi UiTM sebagai pakar yang akan mengendalikan kajian. Kita membuat sesi melibatkan seluruh lapisan masyarakat, semua kementerian, agensi, pihak-pihak pertubuhan bukan kerajaan, universiti, tenaga-tenaga akademik yang berkelayakan dan berpengalaman. Kita menilai setiap komponen keselamatan dan bagaimana rakyat melihat komponen itu. Adakah mereka yakin bahawa komponen itu benar-benar berada pada tahap baik atau sebaliknya.
Sintesis akhir akan dibuat untuk menghasilkan satu indeks. Indeks inilah yang akan menetapkan keadaan keselamatan. Jadi ringkasnya, indeks kita yang akan kita hasilkan, kita melihat kepada semua komponen keselamatan berdasarkan 9 teras dasar keselamatan negara. Kita tidak lihat pada aspek jenayah ataupun pihak peranan PDRM atau ATM semata-mata. Kita lihat peranan bagaimana yang dimainkan oleh Wisma Putra dalam soal mendapatkan pengiktirafan antarabangsa. Bagaimana peranan Kementerian Pertanian umpamanya dalam soal keselamatan makanan. Bagaimana peranan yang dimainkan oleh pihak-pihak pertubuhan bukan kerajaan. Jadi bagaimana antara isu ataupun ancaman dan bagaimana kapasiti yang boleh kita tangani ancaman itu akan menjadi jurang penentu yang menetapkan indeks ini. Itu hasilnya nanti jangka masa panjang, setahun 2 lagi? Hasilnya insya-Allah kita sedang melengkapkan dapatan-dapatan untuk menetapkan indeks ini pada awal Januari 2023. Indeks bagi 2022 akan diumumkan. Maksud 2022 adalah fasa untuk kajian itu dilakukan. Tapi Datuk, sesuatu yang kita pelajari dan juga mengajar kita banyak perkara ialah ancaman COVID-19. Peranan MKN cukup digembling begitu hebat pada ketika itu. Dan dalam aspek itu juga kita melihat bagaimana komunikasi itu menjadi talian hayat untuk masyarakat untuk bertindak dan juga untuk mengetahui bagaimana keadaan semasa negara pada ketika itu. Bagaimana Datuk melihat bahawa pandemik COVID-19 itu memberikan kita satu indikasi yang baru, indikasi gerak kerja yang lebih baik dan juga apa yang kita pelajari daripada COVID-19 dan juga cara komunikasi yang disampaikan oleh MKN sendiri. COVID-19 satu pengalaman baru dalam pengurusan kita. Sebelum ini kita tidak pernah berdepan dengan ancaman yang menuntut kita perlu gembelingkan semua sumber, menggembelingkan tindakan rakyat supaya dapat bertindak mengikut tata cara tingkah laku yang ditetapkan melalui SOP. Jadi komunikasi dalam perkara ini sangat penting. Betapa apa yang dinyatakan oleh kerajaan, dasar SOP harus disampaikan dengan betul kepada rakyat. Kita lihat komunikasi yang kita jalankan melalui sidang akhbar, sidang media yang dibuat oleh Perdana Menteri sendiri atau Menteri Kanan yang dilantik ketika itu. Dan pada masa yang sama kita menggunakan saluran SMS bagi menyampaikan maklumat kepada rakyat. Kita juga menggunakan media sosial seperti Facebook, Telegram Twitter dan sebagainya. Akhirnya kita melihat rakyat mendapat maklumat yang lebih tepat dan benar. Dan bila mana kita kesan ada maklumat yang tidak tepat atau palsu, kita akan segera sampaikan kepada rakyat, kita stampingkan dia kata palsu. Dengan ini rakyat boleh dapat mengetahui maklumat yang sebenar. Tetapi peranan rakyat dalam perkara ini juga penting. Kita perlu semak dan pastikan maklumat itu betul-betul. Supaya maklumat itu dari sumber yang sahih. Bukan maklumat daripada sumber yang kita tidak pasti. Kerana maklumat yang betul inilah boleh menyebabkan kita semua mengambil tindakan yang betul dan bersatu seperti saya katakan tadi. Mungkin mudah ketika COVID-19 itu, tapi kini sempadan sudah dibuka, masyarakat sudah mula bekerja, informasi juga makin banyak, kemahuan mereka juga berbeza dan kita akan berdepani fasa-fasa yang berbeza-beza akan datang nanti pilihan raya dan sebagainya. Contoh, bagaimana Datuk melihat bahawa ada yang dipelajari di COVID-19 itu dan juga aspek penyaluran maklumat dan juga untuk memberikan maklumat yang kita kata tadi fake news dan sebagainya. Bagaimana itu konsisten dilakukan sehingga sekarang ini? Ya, ketika COVID-19 kita melihat diri kita berada dalam ancaman. Kita dalam ketakutan dan kebimbangan. Bila maklumat disampaikan, ia lebih mudah disambut oleh rakyat. Tetapi bila rakyat keluar dari zon ketakutan tadi, kita mencapai satu keadaan yang selesa akhirnya. Bila kita berada dalam keadaan selesa, kita lebih mengambil mudah sesuatu maklumat. Tetapi aspek meneruskan penyebaran maklumat ini harus ditekankan sepanjang masa dan ketika. Kerajaan memperbaiki perkara ini dari semasa ke semasa. Kita ada agensi-agensi penerangan, penjelasan, menyampaikan maklumat ini kepada rakyat. Di samping saluran media seperti yang dimainkan peranan oleh Astro Awani sendiri. Jadi dalam konteks ini, rakyat yang penting ialah harus kita sedarkan bila kita menerima satu maklumat,
kita perlu semak maklumat ini supaya maklumat itu betul-betul dari sumber yang berwibawa, bukan dari sumber yang kita tidak pasti. Elakkan diri kita dari tertipu. Sebab zaman sekarang ini ramai orang suka mengambil kesempatan bagi membentuk keadaan kehidupan yang tidak selesa. Bila kehidupan tak selesa, saya katakan ia satu ancaman kepada kita. Datuk, akhirnya ini adalah bulan kemerdekaan. Kita bercerita mengenai semangat patriotik dan sebagainya, dan ini juga pada bulan yang paling bersesuaian sekali untuk kita bercerita mengenai aspek keselamatan negara kita. Kesedaran dan juga pendidikan itu sepanjang masa. Tapi pada bulan kemerdekaan ini khususnya, bagaimana kita perlu ada mindset yang betul dan juga peranan yang perlu digembleng oleh setiap pihak supaya memastikan bahawa isu pasal keselamatan dan kedaulatan negara adalah perkara pokok yang perlu kita jaga bersama-sama. Semangat patriotik itu. Ada orang kata tak patriotik, tapi anak muda kata patriotik mereka cara yang beza contohnya pada hari ini. Bagaimana Datuk menilai dan juga melihat perlunya ada satu penyuburan semangat patriotik pada bulan ini? Semangat patriotik ini perlu kita suburkan sepanjang masa. Dia tidak harus kita tumpu pada bulan kemerdekaan. Kalau kita lihat di Amerika Syarikat, betapa bendera negara mereka kibarkan sepanjang masa. Ini yang hendak kita pupuk di Malaysia. Banyak cara yang boleh kita buat untuk pupukkan semangat patriotik. Antaranya ialah melalui menaikkan semangat melalui kibarkan bendera kita, jalur gemilang ini pada sepanjang masa dan ketika. Seruan ke arah itu boleh kita buat melalui lagu umpamanya. Kita mainkan lagu-lagu yang memupuk betapa pentingnya rasa kecintaan terhadap Malaysia, negara yang kita cintai. Di dalam konteks ini, kita perlu mengajak rakyat melalui berbagai perkara dan melalui penghayatan kepada rukun negara, bagaimana semangat rakyat Malaysia untuk kecintaan boleh dipupuk melalui logo-logo tertentu yang kita buat, tema hari kemerdekaan dan melalui lagu juga. Program-program ini harus kita semarakkan dan rakyat mesti menunjukkan kecintaan. Setidak-tidaknya kita kibarkan jalur gemilang negara kita ini pada kemerdekaan kita dan kita kekalkan ia sepanjang masa. Datuk alang-alang dah sebut pasal lagu, katanya Datuk pun ada cipta lagu keselamatan negara. Kerana bagaimana kita melihat bahawa aspek pop culture ataupun perkara yang santai seperti ini adalah cara yang baik juga untuk agensi kerajaan seperti MKN untuk berkomunikasi dengan rakyat. Ceritalah sikit ilham pasal lagu tu, Datuk. Lagu Keselamatan Negara Tanggungjawab Bersama ini telah dilancarkan oleh Perdana Menteri pada 19 Julai ketika persidangan keselamatan negara. Lagu ini liriknya saya tulis untuk mengajak dan menyeru rakyat supaya mengambil tindakan bersama kerajaan dalam hendak memastikan keselamatan negara ini kekal terpelihara dan demi masa depan negara. Baik-baik dalam lagu ini saya serukan bahawa ia adalah penting dan mari mengajak rakyat untuk bersama kita jayakannya. Dan ia merentas sama ada di desa atau di kota. Kita tunjukkan betapa kemakmuran itu boleh kita capai melalui keselamatan. Tanpa keselamatan, kita tidak perlu fikir soal jalan raya yang baik, soal klinik kesihatan yang baik, sekolah yang baik. Kalau tanpa keselamatan, semua ini tidak akan bermakna, tidak membawa apa-apa. Prasyarat atau tunjangnya ialah keselamatan. Ini faktor penentu kepada masa depan dan pembangunan serta kemajuan kita. Kita tidak boleh kompromi. Lagu ini saya hasilkan selepas saya melihat betapa untuk mengukuhkan keselamatan, rakyatlah menjadi tonggaknya. Dan rakyat harus kita bentuk pemikiran supaya ada rasa cinta terhadap negara. Dan rasa cinta ini boleh kita tunjuk melalui menjaga keselamatan negara ini secara bersama. Negara Malaysia tercinta, bersama laksanakan tanggungjawab semua. Teruskan legasi terus setia Malaysia kita, sayangi selamanya. Jadi prasarana yang baik juga menjamin keselamatan yang baik. Datuk, akhirnya sempena Hari Merdeka, mungkin sedikit saranan ataupun nasihat ataupun mungkin kata-kata untuk Hari Kemerdekaan untuk rakyat Malaysia, kerana aspek keselamatan ini adalah aspek yang perlu digembleng sama dan dijaga bersama. Mungkin dalam masa setengah minit Datuk boleh sampaikan kepada penonton.
kemerdekaan ini sebenarnya mengingatkan kita, menyuntik semangat kita untuk terus menyayangi negara, terus bersama negara dalam apa jua keadaan. Kita tahu bahawa kita lihat kita berdepan dengan pelbagai masalah dalam negara kita. Tetapi jangan kita tanya masalah itu, tetapi cuba kita soal diri kita, apa yang kita telah sumbangkan secara positif untuk negara. Saya ingin mengajak semua rakyat menghayati erti kemerdekaan ini, dan kemerdekaan mestilah juga bermaksud minda kita bebas, minda kita tidak dijajah, minda kita mestilah bersifat mengutamakan negara dalam apa jua keadaan. Dalam konteks ini, kita pastikan saluran-saluran media sosial kita, Facebook yang kita ada, kita guna untuk tujuan yang baik. Jangan guna untuk tujuan yang memecah belahkan. Rakyat harus lebih bersama dalam semua kerajaan, bersama kerajaan. Dengan perkara ini, saya yakin negara yang mantap, stabil, lebih aman akan dapat kita realisasikan pada masa hadapan. Terima kasih Datuk Rozi kerana sudi bersama kami dalam agenda Awani pada malam ini. Terima kasih kepada anda yang menonton. Ada pandangan, ada cadangan, teruskan bersama kami di platform digital kami di astroawani.com. Sekian saja agenda Awani untuk malam ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi nanti. Terima kasih.